Duit raya RM500 untuk penjawat awam dibayar Jumaat ini. Lebih 17 juta profil warga negara telah dikemas kini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mulai Jumaat ini, bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri sebanyak RM500 akan disalur kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk lantikan kontrak. BKK Aidilfitri RM250 turut diberi kepada pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. Sementara itu, QPEX menyifatkan pemberian tersebut manifestasi penghargaan kerajaan terhadap usaha keras penjawat awam dalam melaksana tanggungjawab. Presidennya Datuk Dr. Adenan Mat berkata ia bukti Perdana Menteri sentiasa terbuka mendengar pandangan daripada pihaknya. QPEX Hakim, pertimbangan yang diberikan oleh kerajaan pada hari ini memberikan kelegaan pada seluruh penjawat awam. QPEX memahami situasi semasa dan keputusan yang dibuat kerajaan pada keadaan ekonomi ketika ini. QPEX berharap penjawat awam akan terus memberikan komitmen yang penuh dalam beri khidmat berbakti tanpa berbelah bagi kepada rakyat dan negara. QPEX turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan atas inisiatif tersebut. Dan sudah tentu dia dapat membantu sedikit sebanyak persiapan raya kita, dan sudah tentu raya kali ini lebih meriah dengan bantuan 2,000 lagi itu hari, dan yang ini adalah 500. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada PFX. Alhamdulillah, saya pun rasa teruja lah sebab ini sedikit sebanyak dapat membantu saya lah sebagai penjawat awam yang bergrade 56 ke bawah kan semua. Jadi saya rasa bersyukur lah atas bantuan hari raya yang diberikan tu. Itulah, tak sangka, memang terkejut sangat, tapi itulah orang kata alhamdulillah rezeki daripada Allah kan, di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat sama-sama berkongsi, dan semoga apa yang diberikan itu dapat manfaatlah kepada kita semua. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya rasa bonus ini sebenarnya sangatlah membantu kami sebagai penjawat awam untuk menjalani kehidupan, terutamanya apabila kita nak menghadapi musim raya ini kan, banyak kos yang kita nak keluarkan. Secara tak langsung, wang tu sebenarnya boleh membantu kita sebenarnya. Dalam pada itu, 8.4 juta rakyat bakal menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 melibatkan bayaran RM100 hingga RM650 mulai Rabu ini. Fasa 1 kita dah bayar bulan Januari RM500. Dan insya-Allah pada fasa 2 kita akan salurkan pada 3 April. Ya. Jadi itu pun ditingkatkan daripada RM1.26 bilion kepada RM1.5 bilion. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan akan meningkatkan lagi bantuan tunai kepada rakyat sejajar penambahbaikan fiskal negara. Ia termasuk pelaksanaan penyasaran subsidi kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan terdapat pihak menafikan usaha kerajaan menangani soal kos sara hidup rakyat. Sedangkan hasil pelbagai inisiatif dilaksana, harga barangan keperluan seperti ayam, telur dan minyak masak masih rendah dan stabil. Jangan lupa 2021, 2022 sebelum tukaran kerajaan, berapa harga ayam? Sampai RM13.
1 kilogram. Sekarang jauh lebih rendah. 9 pada yang 10 RM9.50. Minyak masak 5 kilogram. Ketika itu mencecah RM45. Jadi kawan-kawan saya makan, dia bising, dia lupa. Dia ingat kita pun lupa. Masa dia jaga harga minyak masak itu 5 kilogram 45 hingga RM50. Sekarang sekitar RM27. Sikit kurang, sikit lebih. Telur ayam, dia tahu heboh dulu sampai tidak ada telur. Sekarang alhamdulillah stabil. 17.65 juta atau 58.7% keseluruhan profil rakyat berjaya dikemaskini dalam pangkalan data utama padu setelah pendaftarannya ditutup tengah malam tadi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan pihaknya akan membentangkan perancangan penyasaran semula subsidi kepada jemaah menteri bulan ini. Sebarang pengumuman mengenainya akan diumumkan pada masa akan datang. Berkaitan warga negara yang tidak berjaya mendaftar dan mengemaskini profil, data pentadbiran yang tersedia adalah mencukupi. Ia akan digunakan untuk menentukan kelayakan individu bagi tujuan penyasaran semula subsidi. Sekiranya perlu, kementerian akan umumkan pembukaan semula padu untuk tempoh yang singkat bagi pendaftaran dan pengemaskinian. Tindakan tegas akan diambil terhadap sebuah portal yang telah menimbulkan rasa duka cita Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, portal tersebut perlu berhati-hati dalam melaporkan sesuatu perkara dan tidak menyebarkan maklumat yang berunsurkan tokok tambah dan tidak benar. Saya kesal dengan tindakan portal tersebut kerana memang teguran daripada pejabat Istana Pahang, bagi saya ini tidak patut berlaku, ya. Dan saya telah minta Jabatan Penerangan untuk segera lakukan siasatan dan kita akan jamin tindakan yang tegas yang sewajarnya akan diambil. Ini seharusnya menjadi satu pengajaran kepada semua media agar sentiasa berhati-hati dalam kita membuat pelaporan dan menulis sama ada tajuk ataupun isi kandungan supaya tidak menokok tambah. Sebelum ini, pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang, Major Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, laporan bertarikh 22 Mac lalu itu bersifat fitnah. Ia boleh memberi implikasi negatif sehingga mampu mendorong suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau membuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.
Bertemu kembali. Komited hasilkan inovasi. Peralihan ke platform digital bukan sahaja membolehkan rakyat menikmati program yang disediakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja, malah memastikan RTM terus berkembang sebagai stesen penyiaran bertaraf antarabangsa. Sempena sambutan ulang tahun RTM ke-78 hari ini, ikuti laporan Jasmi Faisal Muda. Dulu kalau kita nak tengok movie ke apa-apa rancangan yang dekat TV kan susah sikit sebab tak ada masa. Cerita pula selalu on time. Jadinya sekarang ni kita dah boleh rancang kita punya cerita yang kita nak tengok tu bila-bila masa kita free. Itu respon golongan muda mengenai perubahan dilakukan RTM. Rancangan yang menjurus ke arah penseriman kini menjadi fokus stesen penyiaran kerajaan yang kini berusia 78 tahun. Sekaligus menangkis tanggapan kononnya RTM hanya sinonim untuk mereka yang berumur dan golongan tua. Aplikasi RTM Klik misalnya, semua program RTM boleh dinikmati pada bila-bila masa dan di mana sahaja. RTM Klik ni bila saya scroll, saya tengok ada siaran langsung, rancangan-rancangan yang RTM sediakan lah. Jadi saya rasa baguslah sebab dia menyediakan konten setempat, maksudnya semua rancangan ada dalam satu aplikasi. Jadi saya rasa RTM Klik ini baguslah. Apa yang golongan muda harapkan RTM memperbanyak kandungan program berorientasikan peluang kerjaya serta mengangkat golongan muda berjaya sebagai ikon dalam bidang diceburi. Bila RTM banyak buat program untuk orang muda, dia boleh attract lah sikit golongan-golongan muda ni. Dia nak tengok program yang macam kalau golongan muda yang berjaya ni, dia jadi macam idola lah, ikon gitu. Sementara itu, Pahang FM turut mengambil pelbagai pendekatan untuk mendekati golongan muda. Fokus merupakan produk baru Pahang FM. Fokus kita adalah untuk mendekati golongan muda dengan menengahkan idea serta pengalaman mereka dalam bidang-bidang yang diceburi. Setakat ini, ia mendapat respon yang cukup positif. Kita pun dah memasuki episod ke-15 ke-16 begitulah setakat ini. Cuma fokus sekarang kami adalah menyasarkan golongan muda. Walaupun kami menerima ramai pihak ingin berkolaborasi dengan Pahang FM, podcast Pahang FM, tapi kami sekarang memberi fokus kepada golongan muda. Inovasi berterusan RTM turut mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila RTM Klik memenangi Excellent Award for OTT Application pada Anugerah Penyiaran Asia Pasifik di Singapura Jun tahun lepas. RTM Klik adalah sebuah aplikasi yang boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selari dengan perkembangan teknologi, RTM menampilkan 6 saluran TV dan 34 stesen radio yang boleh ditonton dan didengar melalui aplikasi RTM Klik. Dan sepanjang Hari Fitri ini, pelbagai program menarik disajikan khas untuk anda menerusi aplikasi RTM Klik. Jasmi Faisal Muda, RTM. Baik, sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyifatkan aplikasi RTM Klik mempunyai potensi besar dalam mendepani dunia digital yang semakin mencabar. Ia berupaya memastikan RTM kekal relevan dan unggul di hati masyarakat. Harapan saya ia akan dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk menjana sedikit pendapatan yang dapat disalurkan semula kepada penghasilan kandungan yang lebih baik, tapi maklumat yang disampaikan akan dapat kita salur kepada kumpulan sasar sekali dengan kandungan yang sesuai manfaat ataupun sesuai dengan cita rasa komuniti tertentu. Baik, 100 asnaf orang kurang upaya, ibu tunggal dan miskin di sekitar Seremban disantuni dalam program Amal Ihtimam Ramadan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB, Datuk Muhammad Muazzam Muhammad, sumbangan berjumlah RM40,000 diberi kepada golongan berkenaan. Jelas beliau, setiap seorang menerima wang zakat RM400 beserta barangan keperluan asas. Program ini adalah aktiviti yang kami lakukan saban tahun, setiap tahun, dan kali ini kami laksanakan di masjid di Bandar Sendayan Negeri Sembilan ini.
Untuk program pada tahun ini, pada hari ini, pihak kaki tangan Bank Islam bersama dengan ahli karyah masjid bekerjasama untuk menyediakan bubur lambuk sebanyak 1,000 pack yang akan kita edarkan kepada masyarakat sekitar di sini. Dan kami juga memberikan sumbangan wang tunai kepada penerima. Selain daripada itu, kami juga telah memberikan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada masjid. Sementara itu, menurut pengerusi Masjid Sheikh Haji Ahmad, Rosli Baim, program ihtimam Ramadan nyata membantu meringankan beban penerima membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Alhamdulillah lah, sebab apa program yang sangat bermanfaat untuk jemaah, untuk asnaf di bawah karyah Syekh Haji Ahmad ni, walaupun kita duduk di bandar Sri Senayan ni, tapi sebenarnya ramai warga asnaf yang berada di Masjid Syekh Haji Ahmad ni. Dan bila kita tengok balik hampir daripada keseluruhan ada yang penerima bantuan JKM lah, terutamanya ada bantuan kanak-kanak, ada bantuan sakit terlantar, ada bantuan untuk orang tua yang kita fokus lah untuk yang program Bank Islam pada pagi ini. Baki kepada anak saya Muhammad Aziz bin Muhammad Izri. Dia penerima sumbangan lah, dia Down syndrome, sakit jantung, autisme. Saya pun ibu tunggal. Dalam ekonomi sekarang ni alhamdulillah lah bantu untuk keperluan dia. Saya ucapkan terima kasihlah pada Bank Islam kerana sudi menjemput saya memberi sedikit sumbangan atas keadaan saya macam ni kan. Saya jadi macam dah 3 tahun. Walaupun dulu saya meniaga kedai makan kan, tapi keadaan tak mengizinkan, saya terpaksa tutup lah kan. Alhamdulillah lah kan. Ada juga insan yang sudi memberi sumbangan kepada saya kan dalam keadaan macam ni kan. Saya pun tak tahu nak cakap apalah. Bubur lambuk yang disediakan secara gotong royong diagih kepada masyarakat setempat dan petugas barisan hadapan. Semua 169 terminal bas di Semenanjung, sama ada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan PBT atau milik persendirian, wajib memohon lesen Terminal Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk beroperasi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook menyatakan pelesenan terminal itu bagi kawal selia untuk memastikan kemudahan, keselamatan dan tahap perkhidmatan terminal terbaik kepada pengguna. Ini akan diwakilkan dan kita akan proses permohonan mereka. Jadi saya berharap lebih banyak pihak swasta akan menaik taraf terminal-terminal mereka supaya pengangkutan awam ini akan menjadi satu kemudahan yang lebih baik kepada rakyat dan kepada penumpang-penumpang. Beliau berkata demikian selepas pelancaran hak pengangkutan dinaik taraf di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Ekosistem ekonomi hidrogen yang sedang dibangunkan berpotensi menyumbang 12 bilion ringgit kepada pendapatan negara menjelang 2030. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang, Malaysia sedang berusaha mencipta permintaan dan penawaran dalam mobiliti hidrogen yang masih baharu di negara ini. Negara akan mendapat manfaat melalui ekspor hidrogen hijau selain melihat kepada kerjasama dengan sektor swasta bagi membantu mewujudkan persekitaran ekonomi hidrogen yang kukuh. Inisiatif itu selari sasaran untuk mencapai penyahkarbonan global menjelang 2050. Ada beberapa kekuatan kereta hidrogen ini. Yang pertama adalah memang masa pengisian pendek dari 3 hingga 5 minit saja untuk satu pengisian penuh. Itu pertama. Yang kedua, jarak dia lebih jauh. Range dia dari 700 hingga 1000 kilometer per pengisian setiap kali isi. Dan juga hydrogen fuel cell EV ni dia lebih ringan kalau berbanding dengan EV yang lain.
Tambahnya ketika ini hanya Sarawak yang mempunyai teknologi penjanaan hidrogen hijau dan 5 Toyota Mirai, kenderaan jenis elektrik sel bahan api FCEV yang menjana elektrik menggunakan hidrogen untuk pemacuan kenderaan.